Sebelum kita membahas sikit demi sedikit berkenaan tajuk perbincangan video ini, eloklah kita memahami dahulu definisi liberalism serta pluralism secara literal juga dan juga bukan literal. Jika dilihat dari sudut bahasa, perkataan pluralism ini berasal daripada bahasa Inggeris iaitu plural, yang bermaksud lebih daripada satu ataupun banyak. Fahaman ini beranggapan bahawa setiap agama mempunyai pandangan yang berbeza mengenai kebenaran mutlak ataupun kebenaran Tuhan. Namun begitu, maksud liberal pula bukanlah bertentangan selari dengan maksud pluralism. Perkataan liberalism ini berasal daripada perkataan Latin iaitu liberalis yang bermaksud kepada bebas, tidak terikat dan juga radikal. Mereka yang berfahaman ini pula mengetengahkan atau memperjuangkan berfikir secara bebas dan tidak terkongkong kepada mana-mana aliran pemikiran. Faktor liberalism yang pertama ialah kelemahan iman dan akidah. Bagaimana kelemahan iman dan akidah ini menjadi faktor kepada liberalism? Setiap individu Muslim itu haruslah mempercayai dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian beriman dari segi istilah ialah mempercayai Allah dan Rasul dengan pengucapan lidah dan kepercayaan dalam hati tanpa rasa syak dan ragu, serta membuktikannya dengan amal soleh. Selain itu, akidah ialah ilmu yang membicarakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan terhadap Allah dan sifat kesempurnaannya. Maka sebagai seorang individu Muslim, pengetahuan akidah ini amatlah penting dalam diri seseorang. Seseorang yang lemah imannya akan menolak dan menghiraukan hal-hal berunsur dosa dan pahala, serta menganggap ketentuan Allah adalah musibah dan bala sehingga menyalahkan takdir iaitu qada dan qadar. Sedangkan sebagai seorang Muslim, kita haruslah beriman kepada qada dan qadar. Disebabkan itu, seseorang itu akan bertindak mengikut hawa nafsu dan menolak Al-Quran dan hadis. Seperti mana yang sedang kita bicarakan ialah tentang liberalism. Seorang yang liberal akan mengetepikan Al-Quran dan As-Sunnah dan hanya mengikut apa yang mereka fikirkan betul sahaja. Faktor liberalism yang kedua ialah kelemahan institusi agama. Institusi agama di mana kita tahu ada para ulama, para hafiz, hafizah serta banyak lagi untuk membangunkan dan memajukan Islam itu sendiri. Pada zaman sekarang, jumlah para ulama yang berkualiti seperti yang disebut di dalam hadis wujud tetapi telah berkurang. Pelajar-pelajar tahfiz ini menghafal Al-Quran dan hadis tetapi tidak berfikir dan mempraktikkan apa yang mereka telah belajar itu dalam kehidupan seharian mereka. Pada zaman sekarang, golongan agama dikuasai oleh golongan yang lemah kemampuan, iaitu mereka yang kurang penguasaan terhadap nas-nas agama. Faktor liberalism yang ketiga ialah para pemerintah yang tidak berkualiti dan tidak bertanggungjawab. Hal ini adalah kesan daripada rakyat yang lemah. Contohnya Malaysia. Rakyat-rakyat Malaysia menggunakan undian untuk mengundi pemimpin Malaysia sendiri. Tetapi banyak rakyat Malaysia yang tidak memikirkan hal-hal agama, maka mereka memilih pemimpin hanya mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Pemimpin-pemimpin sekarang banyak yang menggunakan akal hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi bukan untuk pembangunan umat. Contohnya, banyak pemimpin zaman sekarang yang menggunakan duit rakyat untuk kepentingan diri sendiri, mengambil rasuah dan sebagainya. Seterusnya ialah kesan-kesan liberalism. Kesan liberalism yang pertama ialah meniru gaya barat dalam berfikir. Seperti mana yang kita tahu sekarang, ramai orang menggunakan fikiran barat dalam menyelesaikan isu-isu semasa. Contohnya seperti isu hak wanita, di mana isu sekarang wanita yang telah berkahwin perlulah bekerja sama seperti lelaki. Tetapi jika isteri bekerja hingga lewat malam, tidak menjalankan tugas sebagai seorang isteri, ia dianggap sebagai mengabaikan kepentingan suami tersebut. Dalam Islam, hak wanita tidak menyebabkan kepentingan kaum lelaki, suami, ayah serta anak terabai. Tetapi liberal mengabaikan kepentingan-kepentingan ini. Kesan liberalism yang kedua ialah memusuhi Islam. Umat Islam yang mengikut pemikiran barat hingga menyebabkan ajaran Islam ini adalah kejam dan tidak adil. Contohnya seperti mereka-mereka yang LGBTQ. Bagi mereka, hubungan sesama jantina itu ialah normal dan tidak mempunyai apa-apa kesan dalam diri. Tetapi dalam Islam mengharamkan hubungan sesama jantina kerana banyak kesan-kesan buruk yang boleh berlaku daripada
hubungan sesama jantin. Tetapi mereka-mereka yang LGBTQ ini memusuhi Islam dan menganggap Islam ini mengokong kehidupan mereka kerana mereka tidak dapat melakukan sesuatu mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Kesan liberalisme yang ketiga ialah salah faham terhadap kemunduran Islam. Mereka-mereka yang liberal ini menganggap isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah tidak berfungsi dalam membangunkan umat. Bagi mereka, Islam ini adalah kolot. Mereka yang liberal ini hanya berfikir menggunakan pemikiran barat dalam menyelesaikan isu-isu semasa dan menolak hal-hal agama. Contohnya seperti LGBTQ. Mereka menganggap bahawa LGBT ini ialah hak-hak manusia. Mereka menganggap bahawa Islam ini kolot kerana tidak ada hak-hak manusia seperti LGBTQ. Untuk mencegah masalah liberalism ini, kami mengajukan 4 cara, iaitu melalui diri kita sendiri, ibu bapa, pihak kerajaan serta institusi pendidikan tinggi ataupun universiti. Kita perlu berhati-hati dengan orang di sekeliling kita dan siapa kawan kita. Seseorang itu tidak akan menjadi liberal begitu sahaja. Maka individu ataupun diri kita sendiri hendaklah menjauhkan diri daripada individu ataupun kumpulan berfahaman liberal. Oleh itu, eloklah kita memilih siapa kawan kita dan individu di sekeliling kita dengan mereka yang bersefahaman dengan kita. Sebagai contoh, sejak kecil kita didedahkan dengan fahaman dan ideologi agama Islam. Oleh itu, hendaklah kita mengelilingi diri kita atau mendekatkan diri kita dengan mereka yang berfahaman agama Islam juga. Inisiatif lain yang kita boleh ambil untuk melindungi diri kita daripada fahaman liberal adalah dengan sentiasa bersoal jawab serta mencerminkan diri mengenai cara kita berfikir. Perkara ini kita boleh lakukan pada bila masa saja yang kita merasakan diri kita seolah-olah cenderung ke arah untuk berfikiran secara liberal. Antara soalan yang kita boleh ajukan kepada diri kita sendiri adalah soalan yang berbentuk agama dan lihat adakah jawapan yang kita berikan itu adalah berunsur keagamaan ataupun lebih ke arah liberal. Untuk cara yang kedua iaitu ibu bapa. Ibu bapa merupakan dua insan yang paling mengenali diri kita. Mereka kenal kita dari segi percakapan, pemikiran serta tingkah laku. Disebabkan ini, untuk mengelakkan fahaman liberal bertersebar, ibu bapa hendaklah memantau anak mereka. Ibu bapa boleh memberikan fokus dari pemikiran serta pertuturan ataupun percakapan. Selain pemikiran anak, ini kerana selain pemikiran anak akan berubah semasa mereka berada di zaman keremajaan. Kerana pada peringkat ini mereka seolah-olah mencari identiti mereka. Ini merupakan perkara yang baik kerana remaja mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang mereka rasakan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pemikiran akan memberikan kesan secara direct atau secara terus kepada cara seseorang itu bercakap ataupun berhujah. Mereka akan bercakap ataupun berhujah dengan menggunakan logik fikiran semata-mata. Dan ibu bapa yang mengenal pasti perkara ini hendaklah menegur dan membetulkan fahaman anak-anak mereka sebelum mereka menjadi lebih susah untuk ditegur dan lebih jauh dan menjauhkan diri mereka daripada ahli keluarga. Langkah yang seterusnya ini bukanlah langkah seperti langkah yang lain, kerana kerajaan merupakan kuasa yang kuat yang mampu mencegah liberalism dengan lebih efektif. Kerajaan seharusnya menerapkan fahaman betul kepada masyarakat melalui sistem pendidikan. Perkara ini telah dijadikan dengan mewujudkan subjek-subjek yang seangkatan dengan pendidikan agama Islam dan juga pendidikan civic. Mungkin kerajaan boleh menerapkan kefahaman ataupun subjek falsafah sedikit demi sedikit dan bukannya bermula di peringkat universiti. Sebagai contohnya, di negara Perancis mereka telah mula mendedahkan para pelajar di sekolah menengah dengan subjek falsafah. Disebabkan saban hari semakin banyak individu serta kumpulan fahaman liberal muncul di Malaysia, kerajaan seharusnya lebih vokal menentang fahaman ini dengan menggunakan media-media seperti televisyen, papan tanda, media sosial untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat di Malaysia bahawa fahaman liberal adalah fahaman yang ditentang keras oleh kerajaan. Bukan itu saja, kerajaan juga boleh menjatuhkan hukuman berat kepada mereka yang berfahaman liberal dan menggugat kepada kesejahteraan di negara kita. Institusi pendidikan tinggi ataupun universiti merupakan tahap pendidikan yang tertinggi di negara kita. Adalah tempat menuntut ilmu, mengadakan aktiviti-aktiviti menuntut ilmiah, aktiviti yang boleh dijalankan seperti forum, ceramah. Aktiviti seperti ini dapat membuka mata para mahasiswa tentang kenapa isu liberal ini di negara kita. Pihak institusi juga boleh menjalankan kajian ke atas pelajar-pelajar mereka sendiri untuk mengenal pasti individu-individu yang berpotensi berfahaman liberal ataupun mereka yang sudah berfahaman liberal dan bantu mereka untuk memperbetulkan balik cara pemikiran mereka. Bukan itu sahaja, universiti juga bukan sahaja tempat untuk menimba ilmu, namun juga tempat bersosial serta tempat untuk berkongsi pendapat.
maka universiti boleh mengadakan sistem berdebat terbuka mengenai topik-topik sebegini untuk mewujudkan kesedaran bukan sahaja perkara sebegini dapat menyelesaikan masalah dengan aman, dalam masa yang sama juga dapat memberi keyakinan juga skill pertuturan mahasiswa. Semua benda ada baik buruknya, termasuklah fahaman liberalisme ini. Kebaikan fahaman liberal adalah mereka percaya bahawa semua orang adalah setara ataupun sama taraf. Mereka memperjuangkan hak keselamatan untuk bersuara dan bertindak bebas. Perkara ini adalah perkara yang bagus kerana masih ada tempat-tempat di dunia ini yang masih tidak memberikan kesemerataan kepada penduduknya. Boleh jadi perkara yang menghalang mereka untuk dapatkan hak keselamatan ini adalah disebabkan oleh agama yang mereka anuti ataupun jantina mereka maupun kaum dan bangsa mereka. Dengan adanya keselamatan ini, setiap individu diberi peluang untuk menjalankan diri dan potensi masing-masing, dan hal ini dapat membantu kaum Malaysia untuk bertambah maju. Tidak dilupakan juga agama Islam juga memperjuangkan hak keselamatan ini kepada kedua-dua jantina lelaki dan perempuan, bukan hanya liberalism sahaja. Keburukan pluralisme pula adalah fahaman ini menentang fahaman agama. Mereka yang berfahaman liberal berpendapat kepercayaan agama atau tradisi sudah lapuk di tengah zaman dan tidak relevan pada zaman moden ini. Mereka meletakkan pemikiran yang tidak terkongkong kepada mana-mana ajaran agama asalkan selari dengan hasrat mereka. Perkara ini dalam bertentangan dengan syarat ajaran agama Islam. Sebagai contoh, mereka yang berfikiran liberal menterjemah ayat Al-Quran menggunakan logik fikiran mereka semata-mata, walhal penterjemahan ayat Al-Quran tidak boleh berlandaskan logik akal, tetapi berlandaskan individu yang layak dan berperkara dalam bidang itu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada penyebaran dan pengaruh pluralisme di Malaysia. Faktor yang pertama ialah kurang didikan agama serta kejahilan. Agama merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia kerana ia merupakan satu pembimbing bagi umat Islam untuk membantu diri mereka menilai suatu perkara. Namun, kekurangan didikan agama ini boleh menyebabkan mereka mudah terpengaruh serta mempercayai suatu perkara yang tidak benar. Manusia sering tidak menyadari bahawa mereka sebenarnya telah terjebak dalam mainan kehidupan dan tidak tahu memilih jalan yang mana sepatutnya mereka lalui. Akibat daripada kejahilan ini, mereka lebih cenderung memilih jalan kekufuran daripada memilih jalan keimanan dalam kehidupan. Kesintikan ilmu dan iman juga menyebabkan seorang itu digolongkan dalam kategori jahil dari segi akidah. Hal ini akan menjadikan seorang muslim mudah meragui dan tidak yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini juga menyebabkan seorang muslim sukar untuk menerima pandangan serta teguran daripada orang lain. Gejala pluralisme juga berpunca daripada perkahwinan campur dan anak hasil daripada perkahwinan tersebut yang tidak didorong untuk kembali memeluk agama Islam. Hal ini membuktikan betapa ceteknya pengetahuan agama ibu bapa yang masih lagi mengamalkan budaya hidup lama. Selain itu, hal ini juga berpunca daripada rumah di mana ibu bapa tidak menjalankan tanggungjawab mereka untuk mendidik anak mereka kerana kesibukan bekerja. Pendidikan anak-anak sekarang hanyalah bergantung kepada sekolah mereka saja. Tanpa pantauan, didikan dan sokongan daripada ibu bapa, anak-anak akan sering terasa terabai dan kurang mendapat kasih sayang yang menyebabkan hubungan keluarga mereka tidak bagus. Hal ini menyebabkan anak-anak sering mencari kasih sayang dan perhatian daripada orang luar. Gejala pluralisme juga boleh terjadi daripada masalah ekonomi keluarga yang teruk seperti manusia yang sedang mengalami kesempitan hidup. Apabila seorang manusia itu terdesak, mereka sanggup menggadaikan apa sahaja demi mencari sesuap nasi. Lebih-lebih lagi di zaman materialistik ini yang mendorong sebagian orang Islam untuk menggadaikan agamanya. Kisah yang boleh kita rujuk dalam hal ini ialah kisah seorang gadis Pulau Pinang di mana dia puas mencari pekerjaan dan akhirnya ditawarkan tempat di sebuah kelab malam yang juga menyediakan tempat tinggal bagi pekerjanya. Walaupun dia tahu pekerjaan itu adalah haram, akibat terdesak dia sanggup menerima tawaran pekerjaan tersebut demi memperoleh kemewahan hidup dalam tempoh yang cepat. Faktor yang seterusnya ialah kelonggaran undang-undang. Hal ini adalah kerana tiada satu undang-undang khas yang digubal bagi kesalahan ini di peringkat persekutuan dan negeri-negeri di Malaysia. Walaupun terdapat peruntukan undang-undang yang menjelaskan kesalahan yang berhubung dengan akidah, namun hukuman yang diperuntukkan mestilah setimpal dengan kesalahan ini kerana hukuman yang dinyatakan bagi kesalahan tersebut tidak menggambarkan keseriusan bagi membendung perbuatan murtad yang berluasa ini. Memandangkan kita sudah memahami bahawa pluralisme agama adalah pemahaman yang sangat menyimpang daripada dasar agama Islam yang sebenar, sangatlah wajar untuk kita meneliti kesan dan implikasi daripada penyebaran fahaman ini yang terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu akidah individu,
keutuhan masyarakat umat Islam, kesucian agama dan juga sosial politik. Mari kita lihat ke bahagian pertama, iaitu antara kesan terhadap individu yang dapat dikenal pasti jika fahaman pluralisme agama ini tidak dibendung sekeras-kerasnya, ialah akidah manusia akan mula berubah sedikit demi sedikit. Hal ini kerana fahaman ini sangat berpotensi untuk meruntuhkan akidah seseorang, di mana hilangnya kepercayaan seseorang terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keruntuhan akidah seseorang akhirnya cenderung ke arah kekufuran dan kesyirikan, di mana runtuhnya iman seseorang yang mengakibatkan murtadnya seseorang, yakni terkeluarlah dirinya daripada Islam. Kesan terhadap keutuhan sesebuah masyarakat pula ialah masyarakat akan terpecah belah, di mana wujudnya krisis yang melibatkan dua pihak, iaitu pihak yang kuat imannya yang masih berpegang teguh dengan fahaman Islam yang sebenar, dengan pihak yang mudah terpengaruh dan mula termakan dengan fahaman pluralisme yang kian tersebar luas. Perbezaan pendapat antara dua pihak ini boleh mencetuskan perbalahan atau lebih teruk lagi pembunuhan sesama sendiri, sehingga menyebabkan kemunduran sesebuah masyarakat. Seterusnya, mari kita lihat kesan pluralisme agama terhadap agama Islam pula, di mana agama Islam yang suci ini akan terlihat sebagai satu agama kepercayaan nenek moyang sahaja, di mana perjuangan agama yang selama ini disebarkan oleh para rasul melalui perutusan kitab suci secara bersusah payah menentang golongan kufur menjadi satu perkara yang sia-sia sahaja. Akhir sekali, mari kita lihat kesan pluralisme agama terhadap sosial politik umat Islam, di mana umat Islam tidak lagi sensitif dan peduli terhadap ajaran agama Islam, menyebabkan jati diri dan akidah yang mula terhakis. Hal ini kerana kepercayaan beragama merupakan salah satu benteng paling kukuh bagi formula sosial politik yang secara tidak langsung turut roboh disebabkan runtuhnya kedudukan agama Islam dalam diri umatnya sendiri. Agama menjadi faktor utama di sebalik kekukuhan kedudukan umat Islam, namun mula terungkar dan goyah melalui fahaman pluralisme ini. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri pluralisme agama yang dikenal pasti bagi membantu umat Islam untuk berhati-hati dalam menerima sesuatu pemahaman dalam beragama agar kita tidak tersalah menerima fahaman pluralisme. Antara ciri pluralisme ialah fahaman ini mempunyai satu gerakan terancang yang berlindung di bawah gerakan-gerakan seperti etika global, hak manusia dan interfaith dialog. Selain itu, fahaman pluralisme agama ini merupakan suatu penyerangan mental dan penjajahan pemikiran yang sangat berbahaya terhadap umat Islam. Hal ini kerana fahaman ini dilakukan secara halus bagi mempengaruhi dan mengelirukan pemikiran umat Islam dengan menggunakan nama seperti rasional, toleransi dan perpaduan. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang cadangan-cadangan bagi mengatasi pluralisme. Cadangan pertama ialah dari segi individu. Antara perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang individu ialah memperkasakan ilmu pengetahuan dalam diri masing-masing. Sebagai umat Islam, telah menjadi kewajipan kita untuk memperluaskan dan memperkuatkan ilmu-ilmu asas seperti ilmu yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW, iaitu Al-Quran dan hadis-hadis. Selain itu, umat Islam juga hendaklah mendalami ilmu-ilmu mereka tentang fardu-fardu ain, lebih-lebih lagi dalam kalangan remaja. Cadangan yang kedua ialah kerajaan hendaklah memainkan peranan yang penting dalam memperketatkan undang-undang berkaitan dengan pluralisme ini. Kerajaan juga boleh memberikan perkhidmatan seperti kaunseling dan teleinfo untuk memudahkan masyarakat dari kalangan Islam untuk membuat aduan. Seterusnya ialah cadangan kepada pertubuhan bukan kerajaan, NGO, di mana pihak NGO Islam boleh menjalankan program-program seperti menyediakan perkhidmatan kaunseling, menjalankan kelas fardu ain dan sebagainya bagi golongan yang baru maupun yang telah lama memeluk Islam. Pihak NGO juga hendaklah memantau dan melakukan sebarang kegiatan pluralisme yang terjadi kepada pihak berkuasa agama seperti ketua agama kerajaan negeri. Akhir sekali, pihak universiti pula hendaklah memainkan peranan dengan menjadikan subjek tamadun Islam dan tamadun asas sebagai satu subjek umum untuk membentuk pemikiran yang benar dan bijak dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi mengenai konsep dan prinsip Islam yang sebenar. Hal ini juga memerlukan usaha-usaha dari pensyarah untuk meyakinkan pelajar-pelajar ini. Akhirnya, kita sudah ke penghujung pembentangan kita tentang liberalisme dan pluralisme. Untuk dijadikan kesimpulan, ternyata bahawa dua-dua pemahaman ini amatlah menyimpang daripada ajaran agama Islam. Maka sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa berwaspada dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan ajaran serta pemahaman yang terpesong ini. Semoga Allah sentiasa melindungi kita, insya-Allah. Dengan ini, saya berterima kasih atas masa dan perhatian yang anda beri kepada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.